hadir ke rumah Allah ini, dan kita diberi umur lagi pada pagi ini untuk kita sama-sama melakukan ibadat persediaan sebelum kita bila-bila masa daripada saat dan ketika ini kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke alam yang berikutnya. Jadi insya-Allah pagi ini kita menyambung lagi iaitu bagi membicarakan tentang beriman kepada hari kiamat, hari kebangkitan. Jadi insya-Allah muka surat apa dia? 78. Salah satu daripada rukun iman yang wajib kita percaya dan kita yakin, membenarkan dengan hati, mengaku putus di dalam hati, iaitu beriman kepada hari kiamat. Dan perkara ini disebut oleh Rasulullah SAW dan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bila sebut ada dalil yang sabit dalam Al-Quran, maka kita tak dapat tidak wajib beriman, meyakini, tidak boleh ada syak pada berlakunya kiamat itu, syak, zon dan waham. Jadi perkara iman ni tidak boleh disangka-sangka, mesti yakin, putus, 100%. Tak boleh ada zon. Zon maknanya berat yakinnya, tapi ada sikit tak yakin. Dalam 75% je yakin tentang hari kiamat. Ada kiamat, yakin kiamat, tapi sikit tak yakin. Kan? Itu tak boleh. Kalau bab fiqh boleh zon, kiblat dan sebagainya lah, arah kiblat, waktu masuk itu boleh, maknanya zon. Tapi bab akidah tak boleh zon, mesti yakin, putus, bulat dalam hati kita. Syak lagi pulaknya, bagi dua, antara yakin tak yakin lagi pulaknya, waham lagi lah pulaknya, sikit je yakin, kan, dalam hati kita. Jadi mesti mengaku putus dalam hati, barulah digelar sebagai mukmin, muttaqin. Kalau sekadar lapas saja, digelar sebagai Islam saja. Pada dalam Quran dia sebut ya ayyuhalladzina amanu, dia tak sebut ya ayyuhalladzina aslamu. Wahai orang-orang yang beriman. Begitu. Jadi kita menyambung lagi. Hari itu kita bercerita tentang nama-nama, nama-nama hari kiamat yang banyak disebut dalam Al-Quran. Antara disebut Al-Ghashiyah, iaitu hari Al-Ghashiyah makna meliputi. Meliputi maksudnya semua orang tidak dapat lari daripada hari kebangkitan, hari kiamat itu. Al-Haqqah, Al-Haqqah iaitu saat yang tetap akan berlaku, ni hari kiamat. Banyak lagi lah, antaranya disebut Yaumul Hasyar, Yaumun Nusyur, Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak menceritakan sedikit tentang tanda-tanda, alamatus sughra, tanda-tanda kecil sebelum berlakunya kiamat. Walaupun dalam kitab tu tak ada, tapi saya ambil, saya nak. Tapi tidaklah detail, maksudnya kita menceritakan serba sedikit. Kalau nak detail, kena buka tentang maknanya kitab tentang fitan dan sebagainya, kan. Dia ada ulama tu, ataupun dia gelar sebagai asketologi, ilmu asketologi. Tapi bila asketologi ni kadang-kadang berlebih-lebih sangat, sampai kepada masuk dalam konspirasi, macam-macam dia. Sedangkan kita apa yang tidak berlaku lagi kita tak tahu, melainkan apa yang ada dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Begitu.
antara disebut Nabi SAW bersabda, disebut bu'istu ana wasa'atu kahataini wa asyara bis sababatil wal wusta. Antara Nabi SAW bersabda, aku diutuskan oleh Allah dan jaraknya dengan hari kiamat itu sebagai dua jari. Nabi mengisyaratkan seperti dua jari, antara jari telunjuk dan jari tengah. Maknanya dekat. Baginda bersabda sambil menunjukkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Makna dekat saja. Salah satu daripada alamat tanda-tanda sebelum berlakunya kiamat iaitu Nabi SAW sendiri. Sebab tu Nabi itu digelar Nabi akhir zaman. Tanda akhir zaman iaitu diutuskan Rasulullah SAW sebagai Rasul. Kan? Kadang-kadang kita sebut, kita tengok orang muda tak sembahyang, orang muda merempit dan sebagainya, kita kata oh ni akhir zaman ni. Dah akhir zaman dah kita ni. Bukan itu akhir zaman. Akhir zaman sejak diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebut perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut bermakna mana jarak kiamat sejak daripada bermulanya kerasulan itu sangat-sangat dekat. Kan? Tidak seumpama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Walaupun begitu, mereka tetap merasakan bahawa kiamat itu dekat. Sahabat pun rasa bila Nabi SAW sebut tentang kiamat, maka sahabat rasa kiamat itu dekat. Tapi kita tak sedar. Kita lagilah pula dah 1400 tahun lebih kita Nabi SAW wafat, maka kita umat akhir zaman tak rasa, tak buat satu persediaan untuk berlakunya kiamat. Bukan kata bila cerita tentang alamat kiamat ni kita pakat duduk di rumah lah, tak jadi kerja dah lepas ni. Kalau nak nikah tak jadi buat kenduri, kan? Kesian orang bujang. Tak jadi kiamat, kenapa? Dah kumpul duit nak buat hantaran. Nak buat buat belanja kahwin. Tiba-tiba sebut tentang kiamat, tak jadilah, kita buat benda lain lah. Maknanya kita beriman kepada hari akhirat ni, kita melakukan persediaan sebaik mungkin. Nabi SAW sebut, walaupun esok kita tahu tarikh kiamat tu bila, esok kiamat. Pada tangan kamu itu ada tamar, ada benih tamar, maka tanam. Nabi kata tanam. Atau esok kiamat tahu dah tarikh, tapi tanam. Walaupun pada adatnya memang tak hidup lah, kena tanam dulu, kena siram dan sebagainya kan, barulah hidup. Tunah dulu baru hidup. Ini maksudnya nak menunjukkan bahawa persediaan, kan, persediaan kita sebelum itu. Tapi pada hari kita setiap hari kita menghadapi, kita menunggu-nunggu kita untuk berlakunya kiamat kecil bagi tiap-tiap individu muslim, iaitu kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap diri pasti akan merasai kematian. Tak ada orang yang boleh jamin dia boleh hidup walaupun sesaat lagi, tak ada. Tak ada surat confirmation daripada Allah Subhanahu Wa Taala kata ni saat lagi boleh confirm hidup, tak ada. Tonton lepas ni adalah salah seorang pada kita arwah, kan? Mana arwah dah, mana hak kuliah sama kuliah dengan kita pagi tadi tu lah, subuh tadi, kan? Mana hak duduk sekian-sekian tempat, kan? Jadi itu. Jadi dan seterusnya antara yang popular hadis daripada Jibril alaihissalam, hadis Jibril disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa pada satu hari ketika baginda sedang duduk bersama-sama sahabat, tiba-tiba datang Jibril alaihissalam tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ni popular lah hadis ni. Jadi kebanyakan orang yang mengkaji tentang alamat-alamat kiamat ni, dia bermula daripada hadis ni. Wahai Rasulullah, bilakah tibanya hari kiamat itu? Baginda menjawab, tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tetapi aku akan memberitahu kepadamu tentang tanda-tanda kiamat itu.
Iaitu apabila ni tanda-tanda. Nabi SAW sendiri pun tidak mengetahui bila berlakunya kiamat. Tarikh bila. Ada juga yang lebih-lebih letak tarikh pula. Bila tarikh sekian-sekian. Itu yang terakhir itu 12 bulan 12 2012. Tapi tak jadi. Tak jadi kiamat. Katanya habis. Penghabisan kalender Maya. Kaum Maya, wallahualam. Tak ada yang kaji begitu sangat. Maknanya habis kalender dia. Jadi dia kat bawah mengikut pahaman dia habis dah tarikh. Kalender dia habis kiamat lah. Jadi saya tengok dalam handset tu, tengok tarikh bila habis kot. Dalam handset kan, cuba tuan-tuan tengok dalam handset tu kalender kita tu. Bila kesudahan lah tarikh yang dia tulis dalam kalender handset. Jadi dia bukan itu merujuk pada itu, bukan. Tak ada orang boleh yang mengetahui, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengetahui bila tarikhnya berlaku kiamat. Begitu. Jadi antara disebut oleh Rasulullah SAW, tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tetapi aku akan memberitahu kepadamu tentang tanda-tanda kiamat itu, iaitu apabila hamba sahaya perempuan telah melahirkan tuannya. Itulah di antara tanda-tandanya. Dan apabila orang-orang yang tidak beralas kaki, iaitu tidak berselipar, tidak berkasut, serta bertelanjang, maksud tidak berpakaian, pengembala kambing telah menjadi ketua manusia, menjadi pemimpin-pemimpin, maka itulah di antara tanda-tanda. Dan apabila pengembala kambing sudah bermegah-megah dalam bangunan yang menjulang-julang tinggi, maka itulah di antara tanda-tandanya. Kita tengok bila Quran ni diturunkan di Arab, maka situasi yang disebut oleh Rasulullah SAW ni telah berlaku. Kalau kita pergi ke Jazirah Arab ke, pergi ke Kuwait ke, pergi ke Mekah ke dan sebagainya kan, kita dapat melihat bangunan yang tinggi-tinggi. Asalnya pemerintah Mekah itu, mereka itu orang yang susah, orang miskin. Disebut tu tidak berpakaian, tidak beralas kaki, miskin, pengembala kambing, akhirnya bermegah-megah dengan bangunan yang tinggi-tinggi. Gitu. Jauh tinggi, jauh pada KLCC, jauh lagi lah. Kalau kita tengok apa nama menara tu, Burj Khalifah, Kingdom Tower yang terbaru, Kingdom Tower, nak buat 1.2 km. Kesiap dah, wallahualam. Di tepi Laut Merah. Buat 1.2 km tinggi. Kan? Itu. Tak apalah tu, kita tak perincikan benda itu ya. Dan daripada hadis yang lain diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tiba dan datangnya hari kiamat itu. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, tidakkah orang yang tanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya? Lalu orang yang bertanya itu berkata, beritahulah kepadaku tentang tanda-tandanya. Rasulullah SAW menjawab, di antara tanda-tanda hari kiamat itu ialah hamba-hamba perempuan melahirkan tuannya. Dan engkau lihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang, lagi miskin, dan sebagai pengembala kambing bermegah-megah dalam bangunan yang menjulang tinggi. Hadis ini diriwayatkan daripada Sahih Bukhari, Bukhari Muslim. Itu antara disebut tadi. Dan hadis Rasulullah SAW diriwayatkan daripada Abi Hurairah lagi disebut, la takumusa hatta taqtatila fi'atani azimatan. Tidak akan tiba hari kiamat itu sehingga ada dua golongan besar. Ini yang saling bunuh-membunuh di antara satu sama lain, berperang. Golongan besar yang akan saling bunuh-membunuh di antara keduanya itu, berlakulah peperangan besar di mana dakwah kedua-dua adalah sama. Dan tidak akan tiba hari kiamat itu sehingga banyak kaum Dajjal yang pendusta, yang bilangannya hampir 30 orang. Semuanya mengaku bahawa dirinya adalah Rasul, mengaku diri menjadi Nabi. Selepas daripada kewafatan Rasulullah SAW, ada yang mengaku menjadi Nabi. Nabi sebut 30 orang. Dan tidak akan berlaku hari kiamat sehingga ilmu pengetahuan akan dicabut.
ilmu pengetahuan akan dicabut kan. Wa hatta yuqbadul ilmu wa taqsurul zalazil wa yaqarabu zaman wa tazharul fitan. Disebut. Dan tidak akan berlaku kiamat sehingga banyak terjadi gempa bumi. Masa sudah menjadi dekat. Masa sudah semakin singkat. Kita rasakan satu persatu. Hari demi hari makin singkat. Wallahu a'lam. Sekarang ni pun dia rasa sekejap dah masuk tahun baru dah. Rasa sekejap je tahun 2020. Kan? Ni nak masuk dah 2021. Kan? Sekejap je. Sebulan dirasakan mana setahun dirasakan seperti sebulan. Sebulan dirasakan seperti seminggu. Seminggu tu dirasakan macam sehari je. Kan? Wallahu a'lam. Mungkin Allah SWT mana disebut Allah Taala mencabut keberkatan daripada bumi. Sebab tu di antara bila orang tanya apa kerja Jibril antaranya. Pada Jibril alaihissalam ni selepas kewafatan Rasulullah SAW, wahyu tak turun dah. Jadi apa kerja kerja Jibril alaihissalam? Antara kerjanya iaitu mencabut keberkatan daripada bumi. Keberkatan itu dicabut. Dan kemuncak dekat kiamat nanti Quran tu akan diangkat ke langit. Mana Quran ni tak ada dah atas muka bumi, dan akhir sekali tidak akan ada orang yang beriman kepada Allah. Hatta menyebut nama Allah pun tak ada. Sebab tu disebut la taqumus saah, tidak akan berlaku kiamat sehingga mana? Selagi mana ada orang menyebut Allah, Allah, Allah. Kan? Selagi mana ada orang menyebut nama Allah, Allah, Allah. Kan? Sekarang zikir Allah pun orang marah. Bila sebut nama Allah tu, kan kadang-kadang tu ulama-ulama sendiri yang bertelingkah sama-sama ulama kan. Ada ulama kata tak boleh zikir Allah. Ada yang bidang dia menyebut boleh zikir Allah. Ada yang bukan bidang dia nak campur bidang orang lain, tak boleh zikir Allah. Mesti disandarkan pada pada apa ni? Perkataan lain kan. Contohnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mesti disandarkan pada perkataan lain. Sebab tu ulama-ulama dulu mereka ni beradab antara dengan ilmu, menjaga adab ilmu. Antara dia sama-sama orang alim pun dia tidak berhujah secara terbuka. Sekarang berhujah secara terbuka. Akhir sekali yang pening ni orang awam. Akhirnya tak payah zikir, tak payah sebut nama Allah lah akhir penyudahnya. Kan? Sedangkan kita orang beriman, kita yakin bila sebut kalimah Allah tu terhimpun segala kesempurnaan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ke ada nama lain yang sempurna lagi pada nama Allah? Kan? Bila kita sebut Allah, terhimpun segala sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mustahil bersifat dengan segala sifat kekurangan. Jadi Allah tu nama dia panggil apa? Dia panggil ismu zat. Nama bagi zat, kan? Adapun asmaul husna tu nama bagi sifat. Jadi mana yang sempurna, nama sifat ke nama zat? Allah. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang pula itu situ ya. Berlaku peperangan, banyak pula harta. Sampai melimpah ruah sehingga orang yang mempunyai harta itu susah mencari orang yang suka menerima sedekahnya. Sampai masa akan jadi orang kaya. Akhir sekali tak ada orang yang nak menerima sedekah. Dan sehingga ia pergi ke sana sini menawarkan hartanya, tetapi tidak ada orang yang mahu menerimanya. Di mana orang yang ditawarkan untuk menerima harta itu berkata, aku tidak memerlukan harta lagi. Bagi emas banyak, beri pada jiran emas. Jiran pun banyak emas juga. Dia akan sampai tahap itu. Dan tidak akan tiba hari kiamat sehingga manusia itu bermegah-megah. Ini secara umum lah. Kalau ikut kajian lagi, bila akan berlaku satu saat selepas daripada turun Nabi Isa AS esok, bumi ini setelah berlaku peperangan demi peperangan, maka bumi ini dilimpahi dengan keberkatan. Dia kata Nabi Isa AS akan memerintah dunia antara 7 ke 9 tahun. Akan memerintah dunia bersama dengan
pemimpin di kalangan kaum muslimin ketika itu, iaitu zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Rasulullah yang disebut Al-Mahdi. Kita tak sebut Imam Mahdi kan, orang Syiah dia suka oh ini imam kamu ni. Tak apalah kan sebut kadang-kadang. Orang Syiah dia kata ini imam kamu lah ni. Orang Syiah pun sedang menunggu. Cuma dakwaan mereka mengatakan Al-Mahdi itu daripada keturunan Husain. Pada keturunan jalur Husain tu dah putus kan. Cuma yang ada adalah keturunan daripada Hasan bin Ali. Karamallahu wajhah. Ketika Nabi SAW nepuk punggung cucunya. Cucunya iaitu Hasan daripada zuriat ini dia kata. Dia kata menepuk daripada dia ini akan lahir pemimpin yang akan memimpin umat Islam di akhir zaman. Kan? Gitu. Dan tidak akan tiba hari kiamat itu sehingga manusia itu bermegah-megah dalam bangunan yang menjulang tinggi, dan sehingga manusia itu melalui kubur seorang lain lalu berkata, alangkah baik kalau aku dahulu ditempatkan di tempatnya. Maknanya sampai tahap banyaknya berlakunya fitnah di akhir zaman ini dan payahnya menjaga iman. Kan disebut dalam, kalau ada dalam hadis lain disebut maknanya seperti menggenggam bara api. Nak jaga iman di akhir zaman ni macam menggenggam bara api. Nak genggam kena genggam, tak nak genggam sekarang panas sangat. Tak genggam sekarang nak jaga iman. Nak jaga iman payah. Dan tidak akan tiba hari kiamat itu sehingga matahari terbit dari arah terbenamnya. Maka apabila matahari itu telah terbit dari tempat terbenamnya dan manusia sudah banyak yang mengetahuinya, maka mereka pun berimanlah semuanya, padahal dalam keadaan yang demikian keimanan seorang itu tidak berguna lagi untuk dirinya. Yang mana dahulunya mereka itu tidak pernah beriman. Bila terbit matahari daripada arah barat, maka ketika itu tidak lagi tidak lagi diterima makna taubat amal ketika itu. Orang yang tak beriman, maka ketika itu mereka nak beriman. Orang yang tak beramal, ketika itu mereka nak beramal, tapi amal ketika itu tidak berguna. Taubat ketika itu tidak berguna lagi. Gitu. Ketika apa? Antaranya matahari terbit daripada arah barat, kemudian ketika roh kita sampai ke ghargharah. Orang panggil pun tengkorokan. Orang Indonesia. Okey. Sampai ke halqum kan. Ketika itu tidak lagi diterima. Umpama taubat disebut taubat Firaun. Ketika mana nak ni ketika mana berada di tengah lautan tu. Ada juga yang nakal mana ulama segelintir kata anak Firaun ni boleh pakai iman dia kata. Masa tu berebut antara malaikat. Kata malaikat nak malaikat sumbat mulut. Itu ada juga yang disebut. Wallahu a'lam tu. Tak tahulah bab tafsir kan. Jadi masa tu ada juga disebut Firaun nak beriman, tapi malaikat sumbat dengan pasir mulut. Kan. Jadi keadaan itu. Jadi muktamad ulama mengatakan iman Firaun tidak terpakai, maknanya tidak ada iman bagi Firaun. Dan tidak melakukan kebaikan dalam keimanan. Maknanya ketika itu tak diterima lagi iman. Akan berlaku matahari terbit daripada arah barat. Kan. Disebut dalam hadis akan berlaku gelap selama 3 hari. Esok kita nak pergi kerja macam ni lah. Pagi ni nak pergi kerja. Hari ni kita dah tahu dah. Kita dengar hadis Nabi SAW. Akan berlaku gelap selama 3 hari. Nak pergi kerja gelap. Lepas esok pagi, masuk hari kedua gelap lagi. Masuk hari ketiga gelap. Sampai hari keempat matahari terbit daripada arah barat. Sampai hari keempat matahari akan terbit daripada arah barat. Ketika itu orang yang tak beriman, maka tak beriman. Sama je lah kan. Macam sekarang lah, bila berlaku gerhana bulan, gerhana matahari, orang yang beriman dia akan istighfar kepada Allah, bersujud kepada Allah SWT. Orang tak beriman, dia sibuk nak buat nak ambil view lah, apalah. Okay. Ada yang sanggup
Dia tahu kalau mana view yang lawa, beli tiket kapal terbang pergi. Semata-mata nak ambil gambar. Tu bahagian cameraman. Semata-mata nak ambil view. Dia bergambar ketika gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Kan? Macam itulah orang tak beriman. Dia akan ini fenomena alam dan sebagainya lah. Yang mana dahulu mereka tidak pernah beriman. Maknanya sama. Cuma bila berlaku begitu, secara umum dunia mengetahui. Maknanya matahari terbit daripada arah barat. Wallah alam, teknologi dan sebagainya macam-macam lah tu. Ada kajian kata teknologi dah tak ada. Teknologi macam mana? Wallah alam. Dan tidak melakukan kebaikan dalam keimanan. Dan sesungguhnya hari kiamat itu akan tiba di saat dua orang yang sedang mempamerkan pakaian untuk diniagakan. Tetapi kedua orang tadi tidak sempat menjual belikan pakaian dipamerkan itu, dan tidak sempat pula melipatnya kembali. Maksudnya baru nak mempamerkan tak dan jual, kemudian tak dan lipat balik. Maksudnya tak dan tengah meniaga, berlaku kiamat. Dan sesungguhnya kiamat itu tidak akan tiba di saat seorang yang baru saja kembali membawa air susu yang diperah dari untanya, tetapi tidak sempat meminum. Baru perah, tak sempat minum, berlaku. Disebut as-sa'ah, maknanya berlaku secara tiba-tiba, kan? Dan sesungguhnya hari kiamat itu dia akan tiba di mana seorang baru saja memperbaiki kolamnya untuk diisikan air, tetapi belum sempat diisinya air ke dalam kolam itu. Dan sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan tiba yang mana seorang sedang menyuapkan makanan ke mulutnya, tetapi belum sempat memakan makanannya, baru nak suap. Tak ada yang kunyah. Berlakunya kiamat secara tiba-tiba. Contoh kita dapat lihatlah, berlakunya tsunami dan sebagainya, gempa bumi, orang tengah. Kita tengok, siapa dah tengok video tu boleh saksikan lah. Maknanya keadaan orang yang tak ada apa keadaan, maknanya boleh berhibur lagi tepi laut tu kan, dan sebagainya. Maknanya secara tiba-tiba saja datang air laut membuak air laut menenggelamkan di Aceh tu kan berlaku. Jadi kita boleh lihat begitu juga keadaan berlakunya kiamat secara tiba-tiba berlaku. Sebab tu kita kena buat persediaan setiap masa. Jadi di antara disebut di sini terjadinya peperangan besar iaitu kata menurut Ibnu Hajar, yang dimaksudkan dua golongan dalam hadis tersebut ialah satu golongan daripada golongan Sayyidina Ali dan satu golongan daripada golongan Muawiyah. Ni berlaku peperangan selepas daripada kewafatan Rasulullah SAW. Ini tak nak cerita ni, panjang cerita ni. Perang Jamal, perang Siffin. Itu. Kemudian disebut banyaknya kaum Dajjal yang berdusta mengaku dirinya adalah Rasul. Disebut 30 orang yang mengaku menjadi Nabi. Antara namanya Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab. Banyak nama. Tulaiha bin Khuwailid. Dan Sajjah. Dan Al-Anasi. Dan sebagainya lah. Banyak nama-nama dulu. Di sini pun ada juga. Nabi Tuhan Harun, Nabi Melayu, Rasul Melayu, kan? Ada yang IFP, kan? Ramai pengikut. Kena soal siasat tersengih-sengih kan? Tapi dalam begitu pun ramai pengikut. Tak heranlah bila Dajjal terbit nanti, ramai di kalangan umat Islam yang murtad. Ramai kaum Muslim, orang Islam murtad. Kemuncak. Begitu. Sekarang ni kita bila sebut tentang perkahwinan di antara apa tu yang baru ni, atlet benda ada perempuan tu pemain hoki, wallahualam. tak ada nak tu. Saya tak pelik sangat. Kadang-kadang isu ni dia besar-besarkan, kan? Kahwin dengan pemain hoki India. Kadang-kadang benda tu diviralkan. Bila viral tu maksudnya pihak berkuasa agama mufti terpaksa jawab, kan? Terpaksa jawab sebab mengelakkan kekeliruan di kalangan orang awam, kan? Cuma yang lebih menakutkan kepada kita iaitu ramai di kalangan orang Islam yang iman mereka itu iman yang disebut taklid. Maksud iman tak belajar, iman taklid ramai sekarang.
Bila berlaku isu murtad, isu murtad kecoh satu Malaysia kan. Tapi kita tak kecoh. Ramai di kalangan umat Islam, orang-orang muda kita yang iman mereka itu iman taklid. Apa maksud taklid? Imannya ikut-ikut, dia tidak belajar. Tidak berdalil, bila tanya, apa tanda Allah ada? Allah wujud tak? Wujud. Apa tanda ada Allah? Tak tahu. Mak ayah khabar Allah ada. Jadi dia pun khabar Allah ada. Jadi apa dalilnya tak tahu. Dalil ijma' pun tak lepas. Sekurang-kurang apa dalil? Dalilnya alam. Sudah. Kan? Dalilnya alam ni bukti. Sekurang-kurang dalil akal, dalil ijma' kan? Maknanya bukti, maknanya adanya Allah SWT. Ini tak tahu. Apa tanda ada Allah? Tak tahu. Sementara nak lepas dalil tafsir, maknanya tahap ustaz ni boleh lepas, boleh boleh merungkai maknanya kenyataan yang syubhat dalam masyarakat Islam kan, menimbulkan keraguan dalam akidah umat Islam. Itu kan? Ini dalil ijma' untuk lepas fardu ain sendiri pun tak lepas. Akhir sekali iman mereka itu iman taklid. Ada ulama mengatakan iman taklid tak sah, tuan-tuan. Ni anak-anak, kalau alhamdulillah kita mudah-mudahan yang datang masjid ni kita ada kesedaran, balik kita ajar pula, beritahu anak belajar lepaskan maknanya bab akidah, lepaskan fardu ain, belajar. Yang tak tahu, yang tak hadir masjid, satu anak-anak dia kan, maksudnya yang tak sampai ilmu tu, sampai keturunan selepas itu, maksudnya dia warisi dengan tidak ada ilmu. Dah lah dulu tahun, orang kata sebut tahun 70-an lah. Tahun 70-an, wallahualam. Kalau salah, orang mula-mula masuk Felda kan. Kan mula-mula itu tak, makna tak ada langsung, tak ada ilmu daripada kampung masuk Felda. Mujur masa tu Felda hantar guru agama di Felda kan, ada guru agama tu zaman apa ni? Ada cerita apa ni, Ustaz Hasan. Orang lama lah di situ. Dia pernah dilantik masa ketika itu menjadi guru agama di Felda. Maknanya masa tu tak ada ilmu kan. Dan keadaan begitu. Sekarang pun terlepas pandang juga. Terlepas pandang, akhir sekali pemuda-pemuda masyarakat kita ni iman taklid. Ulama kata iman taklid itu tidak sah. Ada ulama. Mujur ada ulama mengatakan, sebahagian besar ulama mengatakan bahawa iman itu sah. Sah imannya, tetapi imannya sentiasa dalam keadaan bahaya, sangat-sangat bahaya. Sehingga kan dia sebut berdosa besar. Dia sebut mukmin yang asi, dia berdosa besar. Selagi mana dia ada peluang untuk belajar, dia tak nak belajar. Untuk lepaskan iman ikut-ikut tadi. Jadi bila-bila masa sajalah. Kan? Itu yang yakin, makna iman ikut-ikut yakin, makna sah. Sah pun sah imannya sentiasa dalam keadaan berdosa sepanjang hayat. Tapi kalau iman tidak yakin disebut ghairul jazmi. Iman taklid ghairul jazmi, sepakat para ulama mengatakan tidak sah. Itu saya khabar tadi. Bila berlaku isu murtad di universiti dan sebagainya, kecoh satu Malaysia. Tapi sebenarnya ramai di kalangan umat Islam yang iman mereka itu ghairul jazmi. Ulama mengatakan iman tak sah. Bila sebut murtad, contoh murtad bercinta dengan apa ni? Kepok ke bercinta dengan Syaruhan. Bukan Syaruhan tu, kelun Syaruhan. Tahu Bangla mana dia ambil? Muka lebih kurang meh Syaruhan. Minat. Akhir sekali murtad. Kalau dia bawa orang tu masuk Islam tahan juga, dia masuk Hindu. Lepas tu viral. Kecoh. Satu Malaysia. Padahal nak tanya, maknanya ulama kata tidak sah iman taklid ghairul jazmi. Jawapannya tak payah tunggu dia declare dia keluar daripada Islam. Jawapan duduk dalam rumah dia tak Islam dah. Kalau pergi belajar tu, sebelum keluar belajar, baru keluar tangga bongsu orang panggil rumah tu, dah tak Islam dah, duduk dalam bersama keluarga. Itu dalam realiti masyarakat sekarang ini. Boleh faham? Tahan sikit tadi taklid jazmi, dia ikut-ikut tapi ikut-ikut yakin. Tahan sikit. Tapi itu kita risau Jadi sebab tu saya kalau isu-isu macam ni kadang-kadang kita tak pelik sangat. Banyak isu lagi besar kan. Isu besar iaitu di kalangan umat Islam kita hari ni, akidah yang sangat rapuh. Esok bila kemuncak sebelum berlakunya kiamat, tak heran fitnah yang paling besar iaitu fitnah Dajjal.
Kan? Kan kita. Masjid-masjid kita pun berapa sangat persen yang hadir daripada seluruh ahli qaryah tu yang hadir, rasa tak ke separuh dah, tak sampai separuh dah. Suku tak sampai ke mana? Sampai suku. Kan? Begitu. Jadi itu. Banyak lagi lah antara disebut alamatus sughra yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara disebut inna min asyrati saati ay yurfa'a ilmu wa yazharul jahlu wa yaf'ashu zina wa yushrabal khumur wa yaqsurun nisa wa yaqillar rijalu hatta liyakuna lil khamsina imra'atin qayyimun wahidun. Bahawa di antara tanda kiamat itu ialah diangkat ilmu agama, dimatikan para ahli ulama. Ahli ulama mati seorang mati. Mati seorang mati. nak lahir mati 10 tahun senyap je kan. Tak ada lah lahir mati seorang lama 10 lahir. Kalau artis orang mati, artis orang mati ramai lahir 10 kan. Pemain bola seorang mati, baru ni Maradona mati. Hilanglah sekejap masa zaman tu kan. 1982. Tangan Tuhan disebut. Mati. Lepas tu banyak lagi. Ada lagi Ronaldo, ada lagi Messi. Mati Ronaldo, ada lagi 10 pemain pemain bola dunia kan. Tapi ulama mati senyap je. Tok guru mati senyap. Tak ada ganti, tak ada sebut. Mana tok guru mati seorang? Ada 10 ulama baru lahir. Tak ada. Itu antara ditarik, diangkat. Maknanya di kalangan ulama dan bertabaran orang-orang yang jahil dalam ilmu agama. Orang juhala, orang orang ulama makin kurang, yang makin ramai iaitu juhala, mereka yang jahil. Merebaknya perzinaan, banyaknya pelacuran. Arak sudah menjadi air minuman. Bilangan orang perempuan lebih banyak daripada bilangan lelaki. Sehingga 50 orang perempuan menepati seorang lelaki. Sampai satu tahap itu sebelum berlakunya kiamat. Orang bujang suka ni. Jadi sekarang sampai lah. Satu nisbah 50 sampai tak sampai lagi. Kemuncak akan sebelum kiamat esok akan berlaku. Mungkin faktor peperangan dan sebagainya lah. Orang lelaki ramai yang mati. Cuma kita ni sikit, kita punya hadis ni cerita tentang akidah je. Kalau orang dia kaji betul, dia akan compare. Sebab apa berlakunya kematian yang banyak? Akan berlaku peperangan, perebutan dan sebagainya kan. Ada hadis tu, perebutan telaga minyak di Iraq menimbulkan gunung-gunung emas. Tu ada bincang betul persoalan tu lah. Tapi cuma kita ni bincang bab akidah. Itu pun akidah juga, cuma tidaklah sampai pada tahap disebut fardu ain kan. Fardu kifayah lah, kita tahu. Kemudian disebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu bersabit saat tibanya hari kiamat. Katanya, mata sa'ah faqala idza du'iatil umanatu fantazir sa'ah. Qala wa kaifa idha'atuha? Qala idza asnidal amru li ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Bilakah saat tiba dan datangnya hari kiamat itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, apabila disia-siakan amanah. Sampai tahap amanah ni disia-siakan, tidak dilaksanakan mengikut sepatutnya, maka tunggulah tiba dan datangnya hari kiamat. Laki itu bertanya lagi, bagaimana orang yang dikatakan mensia-siakan amanah? Rasulullah SAW menjawab, apabila diserahkan sesuatu urusan atau pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah tiba dan datangnya hari kiamat. Sekarang urusan diserahkan bukan pada ahli kan. Sedangkan kewajipan kita antu'addul amanati ahliha. Serahlah amanah kepada ahlinya. Ahlinya yang boleh menunaikan amanah tanggungjawab. Amanah ni sifat bukan hal itu. Itu dia tak payah berdaftar ROS. Orang kabur kuat amanah. Tapi dia paling kuat sekali mencuri umpama. Dia tak boleh letak amanah bin
Tapi dia bapak buat mencuri je. Orang tak panggil amanah. Nama sajalah. Kan? Tapi amanah adalah sifat. Sifat yang hilang di akhir zaman. Sifat amanah. Banyak lagi kalau kita antara disebut lagi daripada Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW diriwayatkan daripada Abdul Rahman Al-Ansari disebut min iqtirabi sa'ati kathratul qura wa qillatul fuqaha wa kasratul amara wa qillatul umana. Di antara tanda-tanda hampir tiba hari kiamat itu ialah banyaknya qura. Banyaknya qura. Yakni orang-orang yang baik bacaan Quran. Dan sedikit fuqaha, yakni orang-orang yang alim dalam ilmu fiqh. Dan banyaknya umara, yakni pemerintah pentadbir, dan sedikitnya umana, yakni orang-orang yang setia atau orang-orang yang boleh dipercayai. Mana compare tiga tu. Yang pertama, bukan tak bagus baca Quran dengan baik, tapi dia akan jadi satu zaman di mana orang suka. Sekarang ni kalau sebut orang maknanya bukanlah tak boleh kan, tapi maksudnya dalam masa yang sama sedikitnya ulama yang mahir dalam ilmu fiqh. Banyaknya qura, banyaknya orang yang membaikkan bacaan Quran. Banyak qari. Kalau dulu tak apalah, semua ada. Ada ulama qura, ada ulama tu, tak apa zaman dulu kan. Tapi sekarang ni dia lebih sangat qura, dia kurangnya fiqh. Orang yang mahir dalam ilmu fiqh. Akhirnya berlaku babi masuk masjid lah mana. Kecoh satu Malaysia padahal mudah je. Kita dah belajar bab taharah, selesai masalah dah. Buat apa nak kecoh satu Malaysia? Ni babi masuk ni. Sampai tukar kapek viral pula dengan geng-geng yang geng-geng jahil satu, geng-geng yang bagian untuk viral pun satu hal juga. Benda tu bukan isu besar pun. Kan? Babi masuk masjid, cucilah. Kita belajar macam mana cara taharah kan. Selesai masalah. Mana kurangnya? Kurangnya kan. Kalau dulu kita sebut zaman dulu, saya ingat zaman ayah saya dulu, kalau orang sebut tok 4 kan marah pula tok 4 kan. Dulu kalau sebut tok 4 sungguh. Dia lah tok 4, dia lah tok khatib, dia lah tok imam. Dia lah apa lagi? Kadang-kadang ada sikit kemahiran dia tok pendekar. Kadang-kadang dia tu tok bomo. Ada juga ilmu bomo. Dalam tok imam tu dia belajar ilmu bomo. Jadi tok 4 sungguh dulu. Sebagai rujukan masyarakat. Kan? Sekarang lain, tok imam lain, tok 4 lain dulu. Dia bercanggah sama. Kan? Kadang-kadang saya pergi semua tempat. Ni tak sebut nama. Kadang-kadang imam ada. Biasa pengerusi masjid tok 4. Jadi payah kan, kadang-kadang tok imam nak buat program, tok 4 tak ada. Kalau dulu kan komplit. 4. Jadi mudah. Dia lah tok 4, dia lah tok imam. Jadi jalan program. Kan? Sekarang dan sebagainya macam-macam lah. Itu ya, maknanya sampai satu tahap itu. Dan disebut lagi kurangnya mereka yang fuqaha dan banyaknya umara. Orang nak apa ni? Bila contohnya satu kursi kosong. Itu kan. Satu kursi kosong banyak cala. Kadang-kadang sampai 10 cala. Kan? Tak payah mencari, dia offer diri. Kadang-kadang calon bebas ada. Tanding calon bebas. Kan? Dan sebagainya kan. Tapi nak offer, siapa nak mengaji agama? Tak ada. Dalam satu kampung tu tak ada nak mengaji agama. Ada yang dia buka hidayah. Allah Ta'ala suruh dia mengaji agama. Orang kampung pula tak support, duit tak cukup dan sebagainya kan. Adalah duit zakat sikit dapat. Saya dulu ngaji pondok dapatlah sikit duit zakat, tapi tak ada orang kampung tak pakat pun. Kan. Jadi jadi itu tanggungjawab kita, fardu kifayah. Kalau ada orang nak mengaji agama, dialah yang akan menjadi pelapis imam, dialah akan menjadi pelapis dalam masyarakat kita. Tanggungjawab kita support siapa yang ada duit lebih, support mereka yang nak belajar agama kan. Dan sebagainya. Dan banyak lagi nanti kita akan cerita, sambung lagi berkenaan dengan tanda-tanda kecil sedikit lagi sebelum kita masuk alamatul kubra. Sedikitlah saya nak sentuh sedikitlah berkenaan dengan itu. Pasal apa? Sekarang ni orang bila cerita tentang beriman pada kiamat, pada hari kiamat, maka bila sebut tentang alamat kubra, alamatus sughra ni, dia macam
Dia macam tu sikit lah. Dia level dia on. Bila dengar tentang tanda kiamat, jadi orang pun lain macam sikit kan. Jadi insyaAllah kita berhenti dulu situ untuk pagi ni insyaAllah. Sebelum habis kita baca satu hadis Nabi SAW yang kita sambung sedikit berkenaan dengan kita ambil pengajaran sajalah. Saya tak menghurai detail ya. Hadis yang ke-14 daripada 40 hadis tentang alam barzakh. Yang ni pada tajuk mayat diperlihatkan tempat tinggalnya sama ada syurga ataupun neraka. Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi in kana min ahli jannah famin ahli jannah wa in kana min ahli nar famin ahli nar yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athuka Allah ilaihi yaumal qiyamah. Maksud hadis diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang dalam kalangan kamu meninggal dunia, maka akan diperlihatkan kepadanya tempat duduknya pada setiap pagi dan petang. Sekiranya dia termasuk dalam kalangan ahli syurga, maka dia daripada ahli syurga. Dan sekiranya dia termasuk dalam kalangan ahli neraka, maka dia daripada ahli neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu sehingga Allah membangkitkan engkau pada hari kiamat. Hari-hari diperlihatkan. Pagi dan petang diperlihatkan tentang tempat roadmap dia. Sama ada syurga ataupun neraka. Belum masuk neraka lagi. Sebab tu kubur ni, alam barzakh ni ada ketikanya dia daripada salah satu daripada lubang neraka, ada ketikanya dia adalah salah satu daripada taman-taman syurga. Jadi hadis ini membuktikan roh orang yang baik berada di tempat tertinggi, manakala roh orang yang jahat pula berada dalam tahanan yang menyeksakan. Apabila seseorang itu meninggal dunia, maka dipersembahkan kepadanya tempat duduknya pada setiap pagi dan petang. Jika dia daripada golongan yang baik, maka akan diperlihatkan kepadanya sebagai penduduk syurga. Jika dia tergolong daripada golongan yang jahat, maka akan diperlihatkan keadaannya sebagai penduduk neraka. Maka begitulah nasib mereka sehingga Allah membangkitkan mereka pada hari kiamat. Jadi ada disebut tadi apa? Sijin, Illiyin. Mana tempat orang baik, roh yang baik tempatnya di Illiyin. Roh yang jahat, mereka yang jahat tempatnya di Sijin, di bawah kerok bumi. Itu kan ada apa ni? Pengkaji barat tu dia buat kajian kan. Dia buat asalnya nak uji tentang bumi je. Buat kajian tu akhir sekali bila buat kajian, tengok bunyi tu akhir sekali dengar satu bunyi, iaitu bunyi orang yang sedang menjerit di alam di bawah bumi kan. Wallahualam. Boleh jadilah tu. Tapi itu bukan sebagai dalil dah. Sekurang-kurang kita dengar tu kita semakin bertambah iman. Jadi salah seorang ulama menyatakan bahawa sesungguhnya roh orang mukmin berada di syurga, sama ada roh orang mati syahid ataupun tidak. Jika tidak ada perkara yang menghalangnya masuk ke syurga serta tiada hutang yang menyekatnya, lalu akan bertemulah roh itu dengan Tuhannya dengan penuh keampunan dan rahmat besar yang tiada putus. Itu antaralah disebut. Al-Farra juga mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan wal ashil bil ghada ialah tempoh tempat duduk setiap pagi dan petang dengan kadar ukuran waktu dunia. Kesemua roh tersebut mendapat tempat tinggal yang tetap ditetapkan dan akan kekal selama-lamanya sehingga hari kiamat. Maknanya bila kita mati kita akan diperlihatkan. Bila kematian kita saat terputusnya roh daripada jasad kita. Bila orang tanya bila sempadan kita ni, bila masa saja kita nak pergi ke alam barzakh. Tuan-tuan jangan ingat lama lagi. Sekejap je. Apa sempadan kita dengan alam barzakh? Orang tanya apa sempadan kita dengan alam barzakh? Habislah kita ni. Sempadan kita. Sedangkan masa lepas dah lepas dah, tak boleh ulang dah kan. Masa depan belum tentu. Tapi sempadan kita dengan alam barzakh apa? Mana sempadan kita dengan alam barzakh? Nak kabur mati dah mati. Dah mati dah sampai dah ke alam barzakh. Sebelum mati belum mati lagi. Jadi benda sempadan.
Alhamdulillah. Sempadannya hanyalah satu nafas saja. Andai kata Allah SWT kita tarik nafas, Allah Ta'ala tak izinkan kita lepas nafas, maka kita mati lah. Kita dah masuk sempadan sana. Bila roh kita keluar, maka kita dibuka hijab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak alam sana. Nampak tu dia? Pada sempadan mudah je. Andai kata Allah tak izinkan, kita tarik nafas tiba-tiba tercungak-cungak tak lepas kita nak lepas nafas kita, maka ketika itu kita dah masuk ke sempadan, masuk ke alam barzakh dah. Nampak situ? Kan? Sama juga kalau kita lepas nafas, tiba-tiba Allah Ta'ala tak izinkan kita tarik nafas, maka ketika itu matilah kita. Gitu. Jadi sebab itulah orang dulu dia zikir. Setiap kali nafas itu dia zikir. Bila tarik nafas ada zikir dia. Bila lepas nafas ada zikir. Bukan saya saja zikir tu. Ni bincang pula ada zikir nafas lah. Orang dulu, ulama dulu kaji lah. Kita bukan ahli, jangan tanya. Kan? Kalau bukan bidang kita jangan bongkar balik. Ulama dah cerita. Lepas tu maksudnya ketika itu. Maknanya maksudnya ulama-ulama dulu mereka sentiasa buat persediaan setiap saat. Untuk dia untuk dia berpindah ke alam seterusnya. Kita tak sedar. Kan? Sebab apa? Sebab ilmu. Sebab orang ada ilmu, sebab itulah dia buat innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah SWT iaitu di kalangan ulama. Jadi orang yang ada ilmu dia bersedia. Kita ni tak ada ilmu, kita tak tahu. Masa semayang je kita ingat Allah. Pada setiap nafas kita tu bila-bila masa saja Allah boleh tarik. Kerana hidup kita ni memerlukan oksigen. Hidup kita ni memerlukan roh. Allah SWT hidup, maha hidup. Itu beza hidup kita dengan hidup Allah. Jangan sama pula hidup kita dengan hidup Allah. Bila kita tak boleh beza hidup kita dengan hidup Allah, jadi kita ni menungkat langit, orang panggil. Menungkat langit kan. Sama macam Allah. Kan? Sedangkan kita ni baharu fana. Baharu, sentiasa baharu. Fana. Fana tu maksudnya benda yang lepas. Dah tak boleh ulang dah. Semalam tak boleh ulang. Baru kejap lagi kita baru. Makin baru. Makin lama kalau nak bawa kereta tu tengok cermin depan, makin dekat. Sekali-sekala tengok cermin belakang lah, makin jauh. Itulah makhluk. Adapun Allah huwal awwal wal akhir. Allah lah yang awal, Allah lah yang akhir. Kan? Sebagainya. Jadi insya-Allah cukup sekadar itu ya. Tuan-tuan pun saya tengok muka pun tahu dah saya dah banyak tempat kuliah. Kalau dia lain macam tu kena berhenti tu. Sebenarnya awal hari ni dia terlajak sikit, minta maaf. Ambil masa tuan-tuan ya. Jadi insya-Allah dia jangan jadi mazhab keraking ya. Ada juga mazhab keraking. Jemaah dah tengok kiri kanan gelisah, dah tengok jangan sebagainya, dia keras gitu je. Ada juga je nak gitu. Kan? Jadi wallahu a'lam. Jadi kita tangguhlah pagi ni dengan tasbih kifarah dan surah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.